Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita masih lagi sedang bincang tentang hukum jampi-jampian dan sekali ini kita masuk hukum jampi-jampian dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah dibolehkan ataupun tidak? Yang masyhur di Malaysia ialah dibolehkan, dan jika kita bertanya kepada mana-mana ustaz, mana-mana ustazah, mana-mana agamawan, pasti mereka akan kemukakan dalilnya ialah surah Al-Isra, surah nombor 17 ayat nombor 82. Juga surah Al-Fussilat, surah 41 nombor 44. Tapi yang lebih lazim dijadikan, yang dikemukakan sebagai dalil ialah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat nombor 82. Ayuh kita membacanya sama-sama, kita biasakan rujuk kepada Al-Quran, baik yang mushaf maupun yang dalam handphone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan daripada Al-Quran ini apa yang menjadi syifa, penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Baik. Perkataan syifa dalam ayat 82 surah Al-Isra ini memang masyhur difahami sebagai penawar, pengubat kepada penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit fizikal. Dan antara para imam tafsir yang bagi saya, antara yang kehadapan untuk mengemukakan penjelasan ini ialah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami'ul Ahkamul Quran. Al-Jami' li Ahkamul Quran. Lihat tafsiran beliau kepada ayat 82 surah Al-Isra ini, di mana beliau menerangkan ringkasnya boleh menjampi dengan ayat-ayat Quran untuk penyakit-penyakit fizikal, baik jampian itu dengan meniup, jampian itu dengan yang dipanggil sebagai nusrah, yakni menulis di atas pinggan dengan soluble ataupun edible ink, sesuatu yang kita boleh minum dan makan dengannya, umpama kunyit. Kemudian pinggan itu direndam atau dituangkan air, dan air itu diminum ataupun diguna untuk mandi ke apa. Kemudian beliau juga menerangkan boleh untuk membaca ayat-ayat Quran ke atas tangkal. Okey? Hukum tangkal telah pun kita bincang sebelum ini. Jadi, Imam Al-Qurtubi antara yang kehadapan dalam kitab tafsirnya itu dalam menerangkan boleh menggunakan, bahkan ayat ini adalah dalil boleh menjadikan Al-Quran sebagai syifa, penawar kepada penyakit-penyakit fizikal. Tak apa. Yang ini kita semua tahu kan? Baik, saya nak sampaikan satu pandangan lain yang mungkin kita tidak tahu. Okey, tapi sebagai meluaskan wawasan, meluaskan ilmu kita, ada baiknya kita juga mengetahui ada pandangan yang lain. Okey, pandangan lain itu menyatakan bahawa Al-Quran itu memang syifa, tetapi syifanya itu bukan untuk penyakit-penyakit fizikal, bukan untuk penyakit-penyakit zahir, tetapi ia adalah untuk penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit spiritual yang ada dalam diri kita, kecuali terhadap beberapa surah yang memang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pengubat untuk penyakit fizikal. Okey, ini ada satu pandangan yang mungkin kebanyakan kita tidak tahu, ya. Baik, apa hujah? Apa dalil bagi pandangan ini pula? Baik, pertama, kaedah dalam menafsirkan Al-Quran ialah Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran dan Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ayat 82 surah Al-Isra menyebut syifa secara umum, meskipun ayat 44 surah Al-Fussilat menyebut syifa secara umum, tetapi apa yang dimasukkan oleh syifa itu ditafsirkan, diperincikan oleh ayat 57 surah Yunus. Ayat 57 surah Yunus, ayuh sama-sama kita rujuk. Surah Yunus, surah yang ke-10. Ayat nombor 57, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur
wa syifa'u lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini memperincikan, menjelaskan apakah syifa yang dimaksudkan oleh ayat kedua, ayat 82 surah Al-Isra dan ayat 84 surah Fussilat. Apa ya? Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian satu peringatan daripada Tuhan kalian yang merupakan syifa, penawar bagi apa yang ada dalam dada kamu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat ini, sebahagian para imam, sebahagian sarjana, sebahagian ulama berpendapat syifa yang dimasukkan oleh ayat 82 surah Al-Isra, oleh ayat 44 surah Fussilat sebenarnya merujuk kepada penyakit-penyakit yang ada dalam rohani ataupun spiritual. Dia bukan penyakit fizikal. Antaranya seorang imam tafsir yang masyhur iaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahawa syifa yang dimasukkan oleh ayat 82 surah Al-Isra itu merujuk pada menyembuhkan kebodohan yang ada dalam diri seseorang itu. Imam Ibnu Katsir, seorang lagi imam tafsir yang sangat masyhur, beliau menyebut, saya nukil di sini, ketika membicarakan ayat 82 surah Al-Isra, beliau berkata sesungguhnya Al-Quran ini adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat melenyapkan berbagai penyakit hati, antara lain keraguan, kemunafikan, kemusyrikan dan penyimpangan daripada perkara yang hak sehingga cenderung kepada perkara yang batil. Okey, ini Imam Ibnu Katsir, seorang imam yang masyhur, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jauh sebelum itu ya, seorang lagi imam yang masyhur, tapi Imam Al-Qurtubi juga seorang imam yang masyhur. Baik. Jika begitu, bagaimana pula dengan hadis-hadis di mana merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk merawat, untuk mengubati penyakit fizikal. Kita ada beberapa contoh, antaranya yang masyhur surah Al-Fatihah. Dalam Musnad Ad-Darimi, diriwayatkan sanadnya terputus ya. Diriwayatkan bahawa baginda bersabda sesungguhnya surah Al-Fatihah ini adalah penyembuh. Okey, walaupun ianya sanad terputus tetapi ia diperkuatkan oleh hadis yang lain yang masyhur, di mana beberapa sahabat apabila mereka dalam satu perjalanan, mereka menjumpai satu kabilah yang bila mereka minta hidangan makanan tak nak bagi, kedekut. Bila kemudian ketua kampung mereka tu disengat dengan kala jengking. Bila dah kena sengat tu, boleh pula mereka pergi berjumpa dengan para sahabat ini dan minta tolong untuk meruqyah ketua kampung mereka yang disengat kala jengking itu. Maka salah seorang sahabat, disebut sahabat itu ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau membacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang sehinggalah ketua kampung itu sembuh. Ketua kampung itu kemudian menghadiahkan mereka beberapa ekor kambing. Dan para sahabat ketika itu mereka ragu-ragu, bolehkah kita menerima upah kambing daripada Al-Quran ini? Mereka tak makan, tak buat apa, mereka bawa kambing itu dan kembali ke Madinah. Mereka menceritakan apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. So Rasulullah berkata, ya, kambing itu boleh ambil. Dan Rasulullah bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahawa surah Al-Fatihah itu boleh dijadikan sebagai ruqyah? Maka apa yang ada contoh daripada Rasulullah, yakni surah Al-Fatihah, kita boleh membacanya sebagai ruqyah bagi penyakit-penyakit fizikal. Ayat ataupun surah yang lain ialah 3 surah yang terakhir yang disebut sebagai surah-surah perlindungan, surah Mu'awwizat, ya, surah Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Okey, terdapat keterangan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa apabila nak tidur membaca surah-surah itu, meniup pada tangan baginda dan kemudian menyapu badan sehingga mana yang tercapai oleh tangannya. Apabila baginda sudah uzur yang membawa pada kewafatan baginda, Aisyah yang membacakannya, kemudian meniup pada tangan Rasulullah dan menggunakan tangan Rasulullah untuk mengusap. Ya. Jadi 3 surah yang terakhir, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ada juga satu riwayat lain, surah Al-Kafirun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani adalah Al-Mu'jamul Awsat, dinilai hasan oleh Imam Al-Haytami dalam Majma'uz Zawaid, demikian juga oleh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, bahawa daripada Ali bin Abi Thalib bahawa Rasulullah SAW sedang solat lalu disengat oleh kala jengking. Baginda meneruskan solat,
bila sudah habis solat, baginda bersabda, semoga Allah melaknat kala jengking ni, ia menyerang, menyengat sesiapa saja, baik yang sedang solat ataupun selainnya. Kemudian baginda meminta air dan garam, mengusap di bahagian yang kena sengat itu sambil membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi berdasarkan petunjuk, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah-surah Al-Quran yang boleh dijadikan sebagai pengubat ataupun ruqyah bagi penyakit fizikal ialah surah Al-Fatihah, surah Qul ya al-kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas Al-Quran berdasarkan ayat 44 surah An-Nahl, maka baginda menjelaskan inilah surah-surah yang boleh dijadikan ruqyah untuk penyakit fizikal. Dan baginda juga apabila berlakunya khilaf di kalangan kita, baginda juga menjelaskan Al-Quran berdasarkan ayat 64 surah An-Nahl. Ayat 64 surah An-Nahl, dan itulah menjadi rujukan kita. Baik, Imam Al-Qurtubi juga mengetahui riwayat-riwayat ni. Dan beliau berkata dalam kitab tafsirnya ialah sebagaimana ini boleh, dan ini menunjukkan bahawa surah-surah ataupun ayat-ayat lain juga dibolehkan. Jadi ada beza pandangan di sini. Pandangan A berkata boleh, dan contoh daripada sunnah Nabi SAW ini menunjukkan yang surah itu pun boleh dan yang lain-lain pun boleh. Pandangan B pula berkata tidak boleh kecuali untuk penyakit-penyakit rohani. Apa yang ada bersunnah Nabi SAW menunjukkan hanya surah itu. Hanya surah itu, surah-surah itu yang boleh dijadikan sebagai ruqyah untuk penyakit-penyakit fizikal. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, ada dua pandangan, ya. Kita biasakan diri bila bincang perkara agama, kalau ada khilaf, kita bincang juga perkara khilaf, kita lihat dalil masing-masing, atau kadang-kadang dalilnya sama tetapi cara memahaminya, sisi pandang yang berbeza. Kita biasakan perkara ini supaya kita ni ada wawasan yang lebih luas. Antara dua pandangan ini, mana yang saya sendiri cenderung? Saya sendiri cenderung bahawa Al-Quran ini adalah syifa bagi penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit spiritual. Kenapa saya mencenderungi pandangan ini? Beberapa sebab. Pertama sekali, sedia maklum dalam kaedah ilmu tafsir bahawa ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Maka surah Al-Isra ayat 82, surah Fussilat ayat 44, syifa yang dimasukkan secara umum itu ditafsirkan, diperincikan oleh ayat 57 surah Yunus bahawa yang dimasukkan ialah penyakit yang ada dalam dada, penyakit-penyakit spiritual, penyakit-penyakit rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat 44 dan ayat 64 surah An-Nahl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa ada beberapa surah yang boleh digunakan untuk merawat ataupun sebagai ruqyah bagi penyakit fizikal, yang ini surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Selain itu, baginda tidak menjelaskannya, padahal pada zaman baginda berlaku berbagai-bagai jenis penyakit. Baginda tidak prescribe. Baginda prescribe ke bahasa Melayu apa? Tidak memprescribekan, okey? Tidak prescribe ayat ini, ayat itu, surah ini, surah itu. Sebaliknya, sama ada baginda bagi yang itu, dan juga baginda prescribe apa yang menjadi ubat-ubatan pada zaman baginda, seperti habatus sauda, seperti madu, ataupun rawatan dengan berbekam, dan sebagainya. Sebab pada zaman Rasulullah pun ada macam-macam jadi penyakit juga. Okey, dan baginda tidak prescribe sekali lagi, ayat ini, ayat itu, surah ini, surah itu. Seandainya Al-Quran ini adalah ubat, berdasarkan ayat 82 surah Al-Isra, ayat 44 surah Fussilat, nescaya Rasulullah SAW menjadi orang pertama yang akan menunjukkan ayat itu, ayat ini, ayat itu, ya. Baik, apa lagi alasan seterusnya? Kita kena lihat Islam. Islam ini datang apakah ia sebagai perubatan ataupun sebagai agama, sebagai din, satu cara hidup. Sebab kalau kita faham, Islam ini diturunkan kepada kita agar kita dapat mentauhidkan Allah dan kita dapat beribadah kepadanya. Di samping itu ada hukum hakam supaya kita dapat hidup dengan tenteram di bumi ini,
dan juga ada panduan-panduan dalam beberapa perkara. Sebab Islam bukan sekadar ibadah, tetapi juga a way of life. It's a din. Satu din yang juga menjadi cara hidup kita. Maka Islam juga memberi panduan sebagai contoh kepada pakaian. Pakaian hendaklah menutup aurat. Tetapi Islam tidak menetapkan fashion tertentu. Okay? Islam bukan datang untuk menerangkan fashion-fashion kepada umatnya, tetapi memberi garis panduan tentang pakaian. Islam juga tidak datang untuk mengajar kita resepi-resepi makanan. Tetapi Islam datang untuk memberi garis panduan bagaimanakah makanan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Demikianlah juga Islam bukanlah agama perubatan. Tapi Islam memberi panduan kepada kita apabila sakit hendaklah berubat. Jangan berubat dengan bahan-bahan yang haram. Hendaklah kita tetap mengharapkan kesembuhan daripada Allah. Islam tidak datang untuk memprescribe pada kita penyakit ini, ayat ini, penyakit itu, ayat itu, ya. Jadi kalau kita faham tujuan Islam ni, kita akan faham bahawa tujuan Islam ni memberi garis panduan berubat ketika sakit, dan kalau tak nak berubat pun boleh, sebagaimana kita telah bincang terlebih dahulu, selari dengan syarat-syaratnya, ya. Jadi Islam bukan datang untuk prescribe detail medicine for every kind of sickness. Sebab yang lain, ya. Bila dikatakan Al-Quran ini sebagai syifa kepada penyakit-penyakit fizikal, maka berlaku pelbagai-pelbagai tafsiran ataupun paksaan sehingga ayat-ayat yang kerap kali tidak ada kaitannya dikaitkan dengan sesuatu penyakit itu. Kita kena bezakan bahawa apabila Imam Al-Qurtubi berkata boleh, itu Imam Al-Qurtubi yang beliau memang seorang ahli tafsir. Tetapi sekarang ini orang-orang yang tak baik nak sebutkan, yang prescribe berbagai ayat-ayat yang kalau kita baca ayat tu macam tak ada kaitan pun dengan penyakit ataupun dengan tafsiran atau makna yang dipaksa-paksa. Bahkan sebahagian ayat itu, kalau baca masuk ayat ni, baca tafsirannya sangat kontradik dengan penyakit yang hendak dirawat dengan itu. Maka berlaku ataupun terbukanya pintu untuk berlaku berbagai penyalahgunaan terhadap ayat-ayat Quran. Demikian juga, jika dahulu Al-Quran hanya untuk merawat penyakit fizikal, sekarang Al-Quran diguna untuk berbagai sebab-sebab yang lain. Orang nak lulus exam, baca ayat ini. Orang nak poligami, baca ayat ini. Orang yang ada masalah rumah tangga, baca apa? Qul in kuntum tuhibbunallah dan sebagainya, apa semua tu, ya. Dan kalau kita baca ayat itu, macam tak ada kaitan pun, tapi memanglah ada sebut-sebut sikit tentang jika kamu sayang, apa semua tu. Jadi berlaku pemaksaan, berlaku sesuatu yang kita kata asalnya ayat tu tak ada kaitan pun. Tetapi dipaksa-paksa, ditarik-tarik maknanya kepada situasi yang hendak itu. Jadi Al-Quran itu menjadilah sesuatu yang ditiup-tiup, bukan lagi menjadi sesuatu yang sepatutnya panduan kepada kehidupan kita. Ya, panduan kehidupan, tetapi macam saya pernah sebut dalam video lain, menjadi sesuatu yang tiup sana, tiup sini, tiup sana, tiup sini. Itu saja yang menjadi Al-Quran. Kemudiannya timbul pula dalam beberapa kes sebahagian orang yang menganggap rawatan itu mestilah dengan Al-Quran, sehingga mereka mengabaikan rawatan doktor ataupun mengabaikan untuk pergi ke hospital, ke klinik, ke apa ke, dan dia merawat dirinya dengan Al-Quran, tengok-tengok tak sembuh. Bila dah jadi kronik, baru pergi jumpa doktor di hospital. Dan doktor pun kata, ini sudah terlewat ni, nak rawat ni, chances are very small. Okay? Jadi sebab-sebab ini menyebabkan bagi saya, meskipun ada para ulama dahulu yang berkata boleh merawat penyakit fizikal dengan Al-Quran, tetapi disebabkan banyaknya penyalahgunaan, banyaknya salah tafsir, banyaknya macam-macam yang pelik, ya, untuk menutup daripada berlakunya lagi banyak kerosakan Al-Quran ini, adalah lebih baik dijauhi. Menggunakan Al-Quran ini untuk tujuan-tujuan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Maka atas sebab itulah bagi saya yang lebih kuat, yang lebih saya cenderungi ialah Al-Quran itu untuk merawat penyakit-penyakit rohani seperti penyakit kebodohan, penyakit kemunafikan, kemusyrikan, kesyirikan, penyakit cinta dunia, kita rawat supaya cinta akhirat, penyakit terburu-buru kita rawat supaya menjadi sabar, penyakit bertawakal, tidak mahu bertawakal, kita rawat supaya bertawakal kepada Allah. Rawat ni bukan sebut tiup-tiup, maknanya sambil dibacakan ayat Quran itu
ditadabur ayat Quran itu dan orang pun tahu, oh, tentang tawakal, tentang sabar, tentang berharap kepada Allah. Okey, yang ini pandangan peribadi saya. Okey, yang tadi tu ada para ulama sebut dalam kitab tafsir masing-masing. Pandangan peribadi saya, rawatan syifa Al-Quran ni juga untuk merawat penyakit sebahagian pencinta bid'ah yang hati mereka ini, akal mereka ini, berpandangan Islam ini tidak sempurna. Yang berpandangan mereka ni lebih pandai daripada Allah dan Rasulnya. Mereka anggap mereka ni lebih pandai untuk mensyariatkan sesuatu akidah, sesuatu ibadah yang lebih baik. Allah telah menerangkan dirinya tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan melalui risalah Rasulnya. Tetapi mereka rasa mereka ada pandangan yang lebih baik tentang sifat-sifat Allah. Allah telah menerangkan tentang ibadah-ibadah yang patut kita buat. Mereka merasakan mereka mampu untuk membuat ibadah yang lebih baik lagi. Ini juga lah satu penyakit hati yang boleh dirawat oleh Al-Quran jika seseorang itu mentadabur ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak melarang kita daripada berbuat bid'ah. Okay, tapi yang ketiga ni pandangan saya. Okey. Alright. Jadi okey ke ni? Okey, tak apa. Secara ringkasnya, hukum jampi-jampian dengan Al-Quran untuk penyakit fizikal ada dua pandangan. Pandangan pertama kata boleh. Pandangan kedua berkata syifa yang dimasukkan oleh ayat 82 surah Al-Isra, ayat 44 surah Fussilat yang dijadikan dalil oleh pandangan pertama. Pihak kedua berkata kedua-dua ayat itu telah diperincikan, telah ditafsirkan oleh ayat 57 surah Yunus. Dan ini kemudiannya terbukti daripada sunnah Rasulullah SAW di mana hanya 5 surah yang dijadikan oleh baginda untuk meruqyah penyakit fizikal. Yang ini apa? Surah Al-Fatihah, surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Padahal pada zaman baginda ada macam-macam jenis penyakit, tetapi baginda tidak prescribe ayat ini untuk penyakit ini, ayat ini untuk penyakit itu. Padahal baginda adalah penjelas Al-Quran berdasarkan ayat 44 surah An-Nahl, ayat 64 surah An-Nahl ya. Jadi bagi saya pilihan yang lebih selamat ialah tidak menjadikan Al-Quran untuk jampi-jampian kecuali 5 surah itu. Kemudiannya macam Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebut bahawa yang menyembuhkan bila dibaca ayat Quran itu ialah keberkatan pada ayat Quran tersebut. Maka jika dikatakan keberkatan, kenapa nak baca ayat ni, ayat itu, surah ini, surah itu? Memadai kita baca surah Al-Fatihah sebab kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keutamaan surah Al-Fatihah, boleh dikatakan ialah surah yang terbaik dalam Quran dan boleh dikatakan ialah surah yang paling diberkati. Maka cukuplah kita baca dengan surah Al-Fatihah. Sebagai contoh, saya sakit perut katakan. Bila pergi klinik, cek, oh gastrik. Doktor pun bagi anti-acid untuk dikunyah sebagai misalnya. Jadi ubat doktor pun diambil. Pada waktu yang sama, saya meruqyah diri saya juga dengan baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, tiup dan sapu di perut. Habis cerita. Alah, tak macu lah surah Fatihah. Surah Fatihah je. So basic, so simple, so like alif bata. Okay. Sebab masyarakat kita ni, dia macam rasa tak canggih lah. Surah Fatihah je. Kenalah baca ayat ni, surah ni, campur yang tu, campur yang ini kan. Padahal jika kita kaji hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surah Al-Fatihah, kita sendiri akan nak baca surah Al-Fatihah saja sudah cukup sebagai meruqyah diri kita apabila menghadapi sesuatu penyakit fizikal. Okey? Dan poin penting, meskipun kita ruqyah, hendaklah kita gandingkan juga dengan rawatan doktor. Jangan ruqyah sahaja, tidak cukup, tapi gandingkan juga dengan rawatan doktor. Baik, moga-moga membantu kefahaman kita. Ya, ada dua pandangan. Saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilihnya. Ya, saya telah bagi kedua-dua dalil. Meskipun saya cenderung pada satu pandangan, tapi saya sikap adil untuk memberi dalil dan hujah kedua-dua pandangan. Ya, moga-moga membantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.